pihak masyarakat setempat, termasuk NGO. Berikan mereka authority untuk membuat supervision harga-harga dan sebagainya. Mungkin ni pihak custom ataupun Kementerian Pengguna boleh memikirkan. Dan yang ketiga, BRIM tadi. Saya sangat yakin bahawa untuk mengatasi masalah peningkatan harga daripada GST, daripada kenaikan kos sara hidup, BRIM itu sewajarnya diberikan bukan dalam bentuk tunai, tapi dalam bentuk voucher. Dan hanya boleh digunakan di kedai-kedai yang tertentu saja. Kedai-kedai yang kerajaan boleh pilih dan yang mudah untuk dikawal selia. Supaya kita boleh pastikan bahawa cash tadi, voucher tadi digunakan betul-betul untuk membantu mengurangkan kesan kos sara hidup. Dan seterusnya, saya rasa list barangan zero rated, exemption, standard rate, biarlah kekal, jangan berubah-ubah. Ini juga sangat confusing. Dan saya rasa yang terakhir mungkin ialah perlu kita hebahkan seluasnya barangan-barangan begini dalam media massa, termasuklah this broadcast, general broadcast melalui pihak provider this wireless, WhatsApp dan sebagainya. Ini saya rasa belum lagi dilakukan. Baik, saya rasa itu saja yang saya boleh kongsikan. Bagaimana boleh tambah baik. Ya, terima kasih. Saya rasa soalan terakhir sebelum kita buka kepada hadirin tentang pelaksanaan, terutama tentang special tax refund ni. Peniaga-peniaga kalau kita pergi pasar, contoh dia, pasar is zero rated. Kita tahu kita beli sayur, kita beli ikan, semua ni tak ada tax, tak ada 6% tax, tetapi dia kena juga tax. Apa yang dia kena? So dia translate apa yang dia kena tu terhadap harga barang tersebut. Dan mereka boleh refund. Contoh je transportation, bekalan yang dia beli, alat-alatan dan sebagainya, dia boleh refund, tetapi susah. Dan dia orang akhirnya dia tidak akan refund. Itu pasal sekarang ni special tax refund tu masih lagi belum dituntut dan sebagainya. Jadi mungkin ada mekanisme tertentu yang memudahkan peniaga-peniaga petty traders ni untuk pergi and refund. Mungkin dekat setiap pasar ada satu kaunter dan sebagainya. This is just a suggestion lah. Yes. Okey, berhubung dengan terima kasih soalan tadi, berhubung dengan special refund ataupun pulang balik khas ini, kita nak bagi supaya mengelakkan cukai dua kali atas barangan yang dibeli selepas era GST. Sebab sebelum GST dia ada 10% cukai jualan secara keseluruhannya. So peniaga-peniaga khususnya retailer ni dia dah pegang sebelum 1 April itu. Okey, jadi 10% itu kita kata boleh tuntut balik kalau dipegang pada 1 April, kita bagi 6 bulan tempoh sampai April 6 bulan ke depan. Dengan syarat kena ada dokumen. Kena ada dokumen dan perlulah diaudit oleh pihak audit dalaman dia ataupun audit luaran dia, syarikat tax consultant. Kalau refund tu lebih 10,000, maka dia tak perlu audit daripada pihak luar. Dia sendiri ada accountant atau pegawai account dia boleh kira sendiri. So dia akan minta persetujuan sumpah untuk cop tuntutan itu 10,000 ke bawah. Dan dia boleh claim pada kita. Kita bayar. So kalau lebih pada itu, dia kena lantik auditor luar lah. Dan ada sikit kos di sana. So auditor luar akan buat pengiraan barang dia pada 1 April itu. Adalah cara kaedah accountant kira barang dia. Mungkin sebelum GST pun dia dah boleh kira dah. Tak boleh ke dikurangkan sikit birokrasi itu? Sebab duit yang kita nak bayar ni atas stok yang dipegang 1 April, kita nak pastikan ini duit rakyat sebenarnya. Duit yang berapa bilion kita nak bagi ni duit rakyat. So kalau dia nak tuntut, dia mesti ikut prosedur dia. So dan kita bagi leniency 10,000 ke bawah kita bayar sebab ada barang 5% cukai jualan, ada barang 10% kita bayar. Untuk yang kecil saya rasa macam petty traders bawah 10,000. Senang je. Dia isi barang kita, pergi persetujuan sumpah kat mana-mana kena RM5, cop kita bagi. Dengan syarat dokumen dia adalah. Dan kita takkan cek semua. Kita ambil random sajalah cek dokumen. Yang itu kita bayar. Tapi nampaknya tuntutan ni masih lagi tak banyak. Tak banyak. Setakat ini lebih kurang dalam 60 juta dah membuat tuntutan pada kita. Daripada a few billion yang kita daripada peruntukan saya rasa ada masalah dari segi sistem kat situ
So kalau contohnya kalau stok dia beli sebelum GST kata contohnya, kalau dia tak tuntut sekalipun itu atas kehendak sendirilah. Dia tak tuntut, kita bagi 6 bulan tak tuntut. Selepas stok tu habis, dia tidak boleh jual pada harga yang sama sebab harga barang tu ada SST dalam tu, dia tak tuntut maka dia kena charge 6% atas harga yang dah ada cukai itu. Maknanya kata lepas 6 bulan habis je stok itu, stok baru, dia kena turun harga seperti mana yang kita kata bahawa harga baru semua peruncit ke penghilang dia boleh tuntut cukai input. GST on input atas belian untuk hasilkan barang dia semua boleh claim balik. So dia akan reduce cost of doing business. So stok baru dia selepas habis stok lama, kita tak tunggu lama. Stok beli bulan Mac, bulan Februari, dia akan habis dalam masa 4-5 bulan habis. Di peringkat retail ni dia tak akan pegang stok lama. Once kata habis sebulan 2 ni, dia kena turun kepada harga yang mengikut harga barang baru. Yang ni kita kuasa di bawah anti pecah cutai. Kita ada mekanisme itu. Cik Guna boleh terangkan sikit tentang jenis-jenis aduan. Apakah jenis aduan yang disampaikan oleh rakyat kepada kementerian? Okey, Saya rasa aduan yang sama juga ada dalam Dewan ini dan selepas ini kita akan buka kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanya soalan. Ya. Kita daripada 1 April lagi sehingga sekarang kita telah terima lebih kurang 6,800 aduan daripada orang ramai dan saya boleh mengatakan bahawa 50% ataupun 52% daripada aduan ini adalah berhubung dengan kenaikan harga. Dan kedua banyak aduan yang kita terima adalah berhubung dengan prepaid telefon card dan juga charge perkhidmatan dan sebagainya. Tapi the bulk of the complaint ataupun aduan yang terbesar yang kita terima, jumlah aduan yang kita terima adalah berhubung dengan kenaikan harga. Okey, terima kasih. Sekarang kita buka kepada pusingan ketiga. Ya, ada soalan lain ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dr. Rozailin Abdul Rahman dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ya. Saya ingin tertarik untuk bertanya dengan mana-mana ahli panelis, terutama mana-mana profesor. Ya. Sebentar tadi ada dihuraikan tentang macam mana kerajaan nak buktikan bantuan rakyat satu Malaysia itu untuk menangani pelaksanaan GST. Dan kita semua sedia maklum bantuan rakyat satu Malaysia ni diberi untuk golongan yang susah. Saya nak tanya soalan lain tapi jawapan dah dibincangkan tadi, iaitu bantu orang kampung, bantu orang yang berpendapatan rendah. Yang jadi permasalahan sekarang, bagaimana untuk membantu golongan yang berpendapatan sederhana. Contohnya saya lah. Para profesor saya yakin dia dah berpendapatan tinggi. Jadi di mana golongan berpendapatan sederhana ni ramai. Okay, voters dia ramai. Dan we are talking about generation Y, which is my generation. Okay, kita ialah golongan yang sekarang ni sedang ramai dari segi besok nak keluar mengundi pun dia juga. Saya bimbang benda ni memberi kesan yang besar untuk rakan-rakan yang seangkatan dengan saya. Okay, macam mana nak dirungkaikan permasalahan ini, sebab dari segi pendapatan pun kita tak berapa tinggi, tapi kita still golongan yang kena bayar income tax, golongan yang kena bayar GST juga. Jadi macam mana tu? Ya, terima kasih. Itu perbincangan tersebut telah dijalankan tentang sindrom middle income syndrome ni. Jadi mungkin mana satu? Dua-dua pun boleh lah sebenarnya jawab. Ya. Saya ingat sesuai kat saya lah sebab saya pun orang union dan saya sentiasa fight untuk naik gaji dan sebagainya, dan kerajaan telah mempromis kita pada bulan Disember tahun sudah akan revise dengan syarat GST berjalan dengan lancar. At the moment kerajaan kita turun naik dengan kerajaan, terutama dalam akademik kita mohon supaya gaji dia naik. Dan supaya kita juga ada mohon, antara benda yang kita mohon bagi kita hendak menaik tarafkan universiti, di mana universiti pun sudah mulakan melakukan polisi untuk supaya siapa yang berada di universiti mesti mempunyai PhD. Jadi kita tidak boleh lagi yang masuk universiti, pengajar-pengajar universiti dia mesti berasaskan master, semua dah PhD. Justru kita telah minta ke kerajaan, oleh kerana requirementnya tinggi, maka gaji pun kena tinggi. So kita minta satu khas supaya allowance PhD
Bagi individu yang ada PhD diberi sebanyak RM3,000 setahun. Hantar kat JPA, Tuan JPA kata kaji semula, kaji balik, duit tak ada. So sekarang ni bila kita discuss, dia kata tengok kedudukan GST, kalau GST itu sangat memuaskan, ada kemungkinan pada bulan 12 ini insya-Allah benda seperti itu akan terlaksana. Itu perbincangan yang semasa. Itu berita baiklah tu. Berita baiklah. Tetapi saya pun heran, saya pun observant sebab sebagai seorang pejuang untuk akademik, kenaikan gaji dan sebagainya, saya pun observe apabila SSM terbaru dengan gaji minimum dan maksimum ini berlaku, dulu kenaikan gaji kita setahun dalam RM60, RM70, Profesor Madya dalam RM100, kan? Tapi sekarang ni SSM yang baru ni minimal kenaikan tahunan 45 pun dah 200, daripada RM60 kepada 250. Kemudian 270, kemudian 290, kemudian 320 Profesor Madya. Yang ni kalau siapa nak challenge boleh, sebab saya hafal tu semua. Jadi saya lihat, observe staff saya pun saya observe. Saya pun heran, rakyat jelata dalam keadaan dia komplain harga barang naik, harga itu naik. Semalam saya di RHR Resident Hotel, saya tengok ramai rakyat jelata di middle class makan buka puasa dengan harga seorang sekepala RM63, 30 sen. Dalam keadaan GST ni, harga barang naik ni, ramai juga makan buffet Ramadan. Tu semalam. Saya buat observation. Saya bukan pakar ekonomi, tapi saya suka seronok. Kan? Dan saya pun adalah satu golongan yang mana boleh pergi makan tiap hari. Tapi saya pergi tengok di Perlis, Kuala Perlis, sebab saya tinggal di Perlis, Kuala Perlis. Tiap-tiap malam saya tengok sebelum Ramadan, semasa GST penuh. Walhal bayar ikan bakar tu sekali makan tu sekeluarga 200. Saya pergi terus balik ke kampung saya, Melaka. Medan ikan bakar Melaka, sama ada di Pernu ke, di Umbai ke, di mana, penuh. Menunjukkan, dan golongan yang penuh ini bukan golongan kaya-kaya. Golongan yang penuh ini golongan middle class. Saya pun tertanya-tanya. Saya lihat balik ke universiti, orang yang kerap tukar kereta adalah golongan ni. Tak maaf lah, Altis, profesor tak tukar tu semua. Profesornya saya pun tak tukar. Profesor kalau ditukar Mercedes, BM, kan? Tetapi yang lain ni, yang 45, 52, 54 tukar kereta, saya pun terperanjat. Pergi Altis, pergi Camry, pergi Honda Accord. Maknanya relevancy tu dari segi pressure sama ada dia tak, saya tak nampak. Dengan beberapa event, occasion yang saya lihat, my observation, saya tak nampak. Jadi kadang-kadang saya tertanya-tanya, betul ke perjuangan aku ni? Sebab saya seorang pejuang, Prof. Radwan pun tahu, betul ke perjuangan aku ni? Tapi alhamdulillah, bila compare dengan negara-negara maju yang lain, kita nak menuju ke negara maju, alhamdulillah perjuangan saya ni memang betul dan in the right track. But insyaAllah, one of the blueprint, salah satu blueprint tu ialah talent. Dan talent itulah insyaAllah akan menjadi, dan insyaAllah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun telah ada dalam kepala dia negara berpemerhatian tinggi. So insyaAllah kita tunggu jalan ini. Sekian. Ya, Prof Jamal boleh tambah tentang konsep negara berpemerhatian tinggi ini. Jadi terima kasih. Saya fikir mereka yang dalam kelas pendapatan menengah sangat berkorelasi dengan tingkat pendidikan yang tinggi, dan saya membayangkan bahawa mereka lah golongan pengguna yang sewajarnya lebih inform, lebih bermaklumat dalam proses membuat keputusan kepenggunaan. Dan saya membayangkan juga bahawa mereka lebih dalam keadaan lebih baiklah untuk adapt, untuk mitigate kesan GST ini.
Baik. Mungkin agak bentuk sindiran Tapi saya rasa itu satu fakta yang boleh kita terima lah. Baik. Apapun, saya rasa ada kebaikannya kalau kita lihat sistem ataupun kadar cukai pendapatan, kadar cukai langsung kita untuk memberikan insentif pada mereka yang berpendapatan menengah. I'm talking about mereka yang bayar cukai lah ni kan, supaya mengambil kira kesan GST. Ini banyak dilaksanakan di negara lain di mana bila mereka melancarkan GST, dalam masa yang sama mereka mengurangkan kadar cukai pendapatan untuk mengambil kira pelaksanaan GST. But another thing is mungkin dalam bentuk indirect seperti health benefits ditambahkan kepada mereka yang berpendapatan sederhana dan juga ke atas lah kalau boleh kan. But kita tahu bahawa ni pun bonus raya pun 54 ke bawah kan, yang atas tak dapat. Baik, selain daripada itu saya rasa kolah tu yang sangat biasa, sangat lazim. Kita selalu lupa benda ni. Kolah dah lama ada. Tapi untuk 54 ke bawah lah, yang ke atas tak dapat. Saya rasa apa pun ada perkara yang kita boleh laksanakan sendiri untuk mitigate kesan GST, dan ada juga yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan melalui pembaikan-pembaikan tertentu, terutamanya mekanisme cukai pendapatan tadi. Ya, terima kasih. Ada soalan lain? Soalan kepada Kementerian Custom dan juga KPD NKK. Saya rasa itu soalan lebih direct lagi kepada pengguna. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mursyidi daripada UKM. Sebenarnya saya nak tanya kepada Cik Guna tapi membelakang pula, tak apa kan? Kita akur bahawa ada kebaikan pada GST. Tetapi sebenarnya seperti mana yang disadangkan oleh Yang Bahagia Profesor Jamal tadi, pelaksanaan dan juga pemantauan dan penguatkuasaan ini perlu dibantu oleh ahli masyarakat. Mungkin NGO perlu membantu. Sebab itu saya nak tanya kepada pihak kementerian dalam Kementerian Pengguna, KPDNK, sejauh mana penguatkuasaan ini dibuat secara menyeluruh. Saya terfikir setiap kali gaji, padahal gaji yang naik ini gaji kaki tangan awam. Setiap kali gaji diselaraskan, dinaikkan, setiap kali itu juga barang dinaikkan. Harga barang naik. Dan setiap kali harga barang naik, saya akan teringat saudara mara saya di kampung. Saya asal Sarawak, Limbang, tak adalah ulu sangat. Tapi saya akan menghubungi saudara saya dan keluarga saya di kampung berkaitan dengan situasi ini. Dan apabila GST ini dilancarkan, saya tanya lagi mereka. Ada di kalangan mereka yang tak tahu, tapi terpaksa beli juga. Itu di kampung. Di bandar pun sama. Saya tinggal di Bandar Baru Bangi. Ini kesan. Kesan. Kalau tak ada pemantauan, tidak ada penguatkuasaan, masyarakat tidak membantu, ini kesan dia. Saya biasa, tak adalah biasa kerap sangat, tapi biasa membeli ayam goreng Uncle Bob. Saya rasa tuan-tuan biasa dengar Uncle Bob ni. Saya membeli dengan harga RM6 biasa. Tiba-tiba satu hari, tengah hari, berlaku dalam bulan April. Saya rasa Dato' Anak Chancellor pun tahu, dekat Section 4 ada lorong yang jual biasa tu. Saya beli RM6.50. Saya kata sebab apa naik harga ni? Bos saya suruh. Saya kata ini GST ke? Tak ada GST tuan. Jadi sebab apa naik? Bos saya suruh. Itu sahaja jawapan yang diberikan. Saya kira-kira balik masuk dalam kereta dengan anak saya, kalau GST pun 6%, tak sampai RM6.50. Saya rasa RM6.36 kalau GST. Tapi elemen-elemen dalam menggoreng ayam itu adakah termasuk juga elemen-elemen yang kena GST? Minyaknya, tepung goreng ayam tu. Jadi di sini apa yang saya nak syorkan dan yang nak tanya kepada pihak kementerian, sejauh mana penguatkuasaan, sejauh mana pemantauan terhadap pelaksanaan ini telah dilakukan? Kalau tadi dikatakan oleh Encik Guna hanya 60 kertas siasatan, tapi mungkin akan banyak lagi lah. Dan yang jauh di Ulu Ceruk, Ulu Berang, kalau di Baling paling jauh di kampung Bok Bak Baling itu, di Sarawak, di Ulu tu, adakah sampai
penguatkuasaan dan pemantauan seperti ini. Kesannya kepada masyarakat amat jelas. Tapi kita tak menafikan kebaikannya terhadap negara apabila GST ini dilaksanakan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, penguatkuasaan. Terima kasih saudara kerana tanya soalan yang saya rasa ada dalam fikiran semua orang. Memang itulah isu yang dibangkitkan selalu. Dan isu kenaikan harga